Buletin Didik 7 Ogos bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rakyat Malaysia diseru menterjemahkan solidariti dalam melawan pandemik COVID-19 dengan mengibarkan jalur gemilang. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyeru orang ramai menyahut seruan itu dengan penuh rasa bangga, tertib serta rasa hormat dan mengibarkan jalur gemilang di kediaman maupun kenderaan masing-masing. Saya sedar bahawa kita masih berada dalam tempoh yang agak mencabar susulan wabak COVID-19. Namun saya yakin bahawa saudara dan saudari mempunyai semangat cintakan negara yang tinggi dan dapat mengambil iktibar dan aspirasi daripada kepentingan meraihkan bulan bersejarah ini yang menyaksikan negara kita mencapai kemerdekaan. Kita telah dilahirkan di tanah air ini dan menjadi sebahagian warga negara yang bersumpah setia untuk mempertahankannya sehingga akhir hayat kita. Tan Sri Muhyiddin berkata demikian sempena pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2021 yang disiarkan di stesen televisyen tempatan siang tadi. Terengganu merupakan tuan rumah pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang pada tahun ini. Namun disebabkan negara kini berada dalam pelan pemulihan negara bagi mengawal penularan COVID-19, tiada acara sambutan secara fizikal diadakan. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini mengekalkan tema tahun lalu iaitu Malaysia Prihatin. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak menjalankan ujian antibodi untuk vaksin COVID-19 kerana masih tiada garis panduan klinikal dikeluarkan mengenai perkara itu. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin berkata seperti mana garis panduan dikeluarkan Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit MCDC serta pentadbiran makanan dan ubat-ubatan Amerika Syarikat FDA dan amalan di negara lain, ujian tersebut adalah tidak digalakkan. Masih lagi tidak ada garis panduan klinikal untuk tes antibodi mana yang boleh menghasilkan keputusan yang tepat ataupun accurate. Jadi kita harap bahawa orang ramai tidak akan menjalankan ujian tes antibodi kerana banyak perkara yang masih lagi kita tak tahu berkenaan dengan immune response yang kita dapat daripada vaksin COVID-19. Namun demikian, saya ingin menyatakan bahawa Institute of Medical Research, Institut Penyelidikan Medikal ataupun Kesihatan di Kementerian Kesihatan Malaysia sedang menjalankan kajian, kajian yang rigorous dan mendalam untuk melihat kepada kesan imun kita selepas sistem imun kita selepas kita menerima vaksin, sama ada vaksin Pfizer ataupun vaksin Sinovac. Khairi yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke Pusat Pemberian Vaksinasi Integrasi PPVI Persada Plus di Subang pagi tadi. Dalam memastikan usaha vaksinasi terus dipertingkat di seluruh negara, inisiatif vaksinasi walk-in atau jumpa terus yang sedang dilaksanakan di Lembah Kelang akan diperluaskan ke pusat-pusat pemberian vaksin PPV awam di seluruh negara untuk kumpulan tertentu dalam masa terdekat. Perak, Kedah, Pulau Pinang, Sabah, Melaka dan Sarawak telah memulakan inisiatif itu kepada warga emas termasuk Kelantan yang membuka secara pratempahan. Pasukan Petugas Khas Imunisasi COVID-19 CITF dalam satu kenyataan memaklumkan perincian pelaksanaan vaksinasi secara walk-in akan dimaklumkan oleh CITF Negeri bersama Jabatan Kesihatan Negeri masing-masing. Ia termasuklah penjadualan vaksinasi dan kuota harian secara walk-in di PPV setiap negeri. Vaksinasi secara walk-in ini dikhususkan untuk kumpulan seperti tertera. Bagi penduduk Lembah Kelang yang tidak tergolong dalam mana-mana kategori di atas tetapi ingin walk-in untuk dos pertama kerana tiada janji temu, mereka perlu pergi ke PPV yang telah disenaraikan sebelum ini.
Walk-in ke PPV juga kini dibenar mengikut waktu operasi PPV masing-masing dan tidak lagi bermula jam 2 petang. Sementara itu, seperti yang telah dimaklumkan, wanita hamil tidak digalakkan untuk walk-in. Sebaliknya akan diberi janji temu melalui MySejahtera mengikut jangkaan tarikh bersalin ke PPV yang bersesuaian. Jumlah walk-in harian bergantung kepada kapasiti bekalan vaksin di PPV. Mereka yang tidak berpeluang mendapat vaksinasi pada hari tersebut ekoran kehabisan bekalan, nama mereka akan disenaraikan sebagai keutamaan untuk mendapat vaksinasi pada keesokan harinya. Dalam pada itu, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razif Jidin memaklumkan melalui kerjasama rapat KPM dan CITF, guru, anggota kumpulan pelaksana AKP dan pekerja perkhidmatan sokongan di sekolah bawah KPM adalah antara kumpulan khas yang disenaraikan terbabit dengan perluasan inisiatif pemberian vaksin secara walk-in ke seluruh negara. Beliau berkongsi kenyataan itu menerusi Facebooknya petang tadi. Justru Datuk Dr. Razif menyeru golongan terbabit yang belum menerima temujanji dos pertama vaksin atau belum mendaftar mengambil tindakan segera untuk mendapatkan vaksin masing-masing. Perincian mengenai pemberian vaksin secara walk-in bagi kumpulan khas sekolah di bawah KPM termasuk keperluan dokumen sokongan akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Usaha untuk memastikan mereka yang berada dalam ekosistem pendidikan di sekolah menerima vaksin akan terus dipergiatkan melalui pasukan petugas khas KPM CITF. Untuk rekod sehingga hari ini, seramai 352,649 guru, 52,256 AKP dan 54,930 pekerja perkhidmatan sokongan termasuk operator bas serta van sekolah telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Bagi guru kelas peperiksaan pula, 84,995 orang telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Bersua kembali, pertandingan Forum Remaja yang di-Pertua Negeri Sarawak kembali lagi secara maya buat 2 tahun berturut-turut. Ia salah satu usaha Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak menggalakkan pelajar, khususnya golongan belia menggunakan bahasa Melayu baku dengan betul serta menanamkan semangat cintakan bahasa kebangsaan. Acara tahunan yang dijalankan sejak 1990 itu juga antara kerjasama DBP bersama pihak kerajaan negeri dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dalam usaha mengangkat martabat bahasa kebangsaan secara konsisten melalui program co-akademik. Ia diadakan melalui rakaman telesidang menggunakan Zoom atau Google Meet. Menurut penganjur selaku perancang bahasa DBP Cawangan Sarawak, Stephanie Lenya Anak Chaung, pertandingan itu bertujuan melahirkan pelajar serba boleh dan berfikiran kritis. Kita ingin melahirkan pelajar yang mempunyai kebolehan yang tinggi serta berketerampilan dan mempunyai keupayaan untuk menyampaikan buah fikir mengenai sesuatu topik yang diberi dengan menggunakan bahasa kebangsaan yang betul. Kita ingin menanamkan minat dalam kalangan pelajar untuk terlibat dalam program co-akademik. Jelasnya, sambutan tahun ini dilihat berkurangan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang diadakan secara bersemuka. Namun, kualiti yang ditonjolkan peserta melalui pertandingan kali ini tidak dinafikan semakin memberangsangkan. Pihaknya juga berharap program itu dapat menjadi platform memupuk semangat cintakan bahasa kebangsaan. Kes demam denggi menunjukkan penurunan antara 20 hingga 94% di seluruh negara pada tahun ini berbanding tahun lepas. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba dalam satu kenyataan berkata, bermula Januari sehingga semalam, jumlah kumulatif kes demam denggi yang dilaporkan adalah 16,565 kes. Ia menurun 74.1% atau lebih 47,000 kes berbanding 63,988 kes yang direkodkan bagi tempoh sama tahun lepas. Purata bilangan kes mingguan demam denggi yang dilaporkan sehingga kini adalah 534 kes berbanding 1,700 kes seminggu pada 2020 dan 2,500 kes seminggu pada 2019.
Jumlah kematian akibat denggi sehingga kini pula adalah 10 berbanding 106 kematian bagi tempoh sama tahun lepas, iaitu pengurangan 90.6%. Datuk Dr. Adham berkata walaupun negara sedang bergelut dengan COVID-19, semua pihak tidak boleh mengabaikan usaha pencegahan dan kawalan penyakit berjangkit seperti demam denggi kerana kealpaan itu boleh menyebabkan kejayaan yang telah dicapai terhapus dalam sekelip mata. Penang Free School merupakan sekolah tertua di Malaysia berusia lebih 200 tahun. Sekolah yang terletak di Georgetown, Pulau Pinang ini dibuka dengan rasminya pada 21 Oktober 1816 di sebuah rumah yang disewa di Loveland. 5 tahun beroperasi, Penang Free School berpindah ke bangunannya sendiri di Green Lane, Jalan Masjid Negeri sehingga ke hari ini. Ia pernah digunakan sebagai ibu pejabat tentera pembebasan kebangsaan India ketika Perang Dunia Kedua. Sekolah ini diasaskan ketika penjajahan British oleh seorang padri, Reverend Spark Hutchins. Antara petisyen awal Hutchins adalah untuk mewujudkan sekolah percuma, terutamanya bagi anak-anak yatim dan kanak-kanak miskin. Perkataan free pada nama Penang Free School merujuk kepada kebebasan semua bangsa untuk masuk dan bukannya merujuk kepada pelajaran percuma. Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Allahyarham Tunku Abdul Rahman dan seniman Tan Sri P. Ramlee antara yang pernah mendapat pendidikan di Penang Free School. Berikut adalah tip mudah untuk kita lebih bijak dalam membuat keputusan. Pertama, hadkan pemilihan anda. Seterusnya, fikirkan kebaikan dan keburukan daripada pilihan tersebut. Paling penting, ikutlah naluri dan intuisi anda. Dan yang terakhir, pastikan anda jelas dengan tujuan serta keinginan dalam membuat keputusan. Semoga bermanfaat. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Kelantan memindahkan seekor tapir jantan seberat 200 kg ke Taman Negara Sungai Relau Pahang hari ini. Pengarahnya Adi Ermanti Hanif Muhammad Hanif berkata, tapir itu dipindahkan selepas pihaknya menerima aduan daripada orang awam mengenai haiwan itu yang terperangkap dalam lubang di kawasan kebun di Kesedar Baru, Cenulang, Kuala Krai semalam. Sepasukan anggota Perhilitan Kuala Krai telah ke tempat kejadian dan mendapati seekor tapir jantan terjatuh ke dalam lubang di kebun getah milik seorang penduduk. Berdasarkan siasatan, lubang itu dibuat bagi tujuan peladangan. Pemantauan terhadap kesihatan luaran mendapati tapir itu berada dalam keadaan baik dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Kepada peminat filem franchise Star Wars, Hotel Star Wars atau Disney Star Wars Galactic Star Cruiser menjanjikan pengalaman mengasyikkan. Hotel mewah yang kini dalam pembinaan itu bakal dilancarkan tahun depan. Namun harga penginapan boleh dikatakan mahal. Disney mendedahkan harga pengembaraan ke dunia Star Wars itu termasuk penginapan 4 orang di kabin standard bermula pada harga $6,000 atau kira-kira RM25,300 untuk 2 malam. Ia termasuk pakej hiburan, makanan dan minuman serta akses ke Star Wars Galaxy's Edge di Studio Hollywood Disney di Florida. Peminat juga berpeluang merasai pengalaman menarik seperti bermain lightsaber dan membina model pesawat angkasa lepas. Kalau payah mencari pukat, carilah jaring di Kuala. Kalau payah mencari muafakat, carilah runding balik semula. Kita ke laporan Olimpik Tokyo. Persaingan di Velodrome Izu siang tadi mengundang sedikit keresahan dan debaran dalam kalangan peminat sukan tempatan. Ini apabila pelumba basikal trek negara Muhammad Syafir Daus Sahrom terbabit kemalangan pada saringan kedua acara Kirin. Bagaimanapun, Datuk Azizul Hasni Awang tetap unggul, mudah menempah tiket ke suku akhir. Saringan kedua menyaksikan Syafir Daus terlibat dengan kemalangan selepas bergesel dengan pelumba Britain Jack Carlin. Kejadian menyebabkan kecederaan di bahagian bahu kiri pelumba tempatan itu.
Namun ia tidak mematahkan semangatnya untuk bangkit pada acara Repeat Charge pertama dengan menamatkan perlumbaan di tempat kedua. Di belakang pelumba Trinidad and Tobago, Kwesi Brown yang mengungguli saingan, turut mara ke suku akhir jago trap berbasiskan negara, Dato' Azizul Hasni Awang yang mengungguli saringan ketiga. Menempah tiket sama daripada acara saringan itu ialah pelumba Trinidad and Tobago, Nicholas Paul. Kejayaan Dato' Azizul Hasni sekaligus menghidupkan peluang dan harapan beliau untuk merangkul pingat emas negara pertama pada tamasya kali ini. Pada Olimpik Rio 2016, atlet kelahiran Dungun Terengganu ini merangkul pingat gangsa dalam acara sama. Cabaran negara di lapangan golf Kasumi Gaseki pula melabuhkan tirainya hari ini dengan pemain negara Kelly Tan tampil dengan prestasi memberangsangkan. Kelly berjaya melakar catatan terbaik 7 di bawah par 64 pukulan hari ini untuk menamatkan kempen dengan jumlah 2 di bawah par keseluruhan. Ia sekaligus memperbaiki pencapaian yang dilakukannya pada penampilan sulung di Rio 5 tahun lalu. Memulakan aksi dari lubang 10, 6 birdi berjaya dilakar pada 9 lubang pertama antara catatan terbaik yang pernah dilakukan sepanjang kariernya. Bersambung pada baki 9 lubang kedua, tambahan 2 birdi berjaya dilakukan Kelly hanya dibayangi 1 bogi lubang 7 untuk dia menamatkan saingan dengan catatan yang cukup baik. 64 pukulan 7 di bawah par mengakhiri kempennya di Tokyo di kedudukan ke-34 menerusi jumlah 282 pukulan 2 di bawah par keseluruhan. Yeah, I obviously came here with a mindset of getting a medal for Malaysia, but the fact that I shot a low round today, a 64, I thought that was really great because, you know, the setup wasn't that easy and I was able to hit a lot of great shots and made a lot of great putts. So I thought I did really well today. Untuk rekod, Kelly menamatkan saingan di Rio 5 tahun lalu di tempat ke-51 dengan catatan 13 di atas par. Secara keseluruhan, 2 wakil negara dalam sukan golf, Gavin Carl-Green dan Kelly, berjaya mempamerkan aksi baik pada penampilan kedua mereka di tamasya Olimpik. Gavin menamatkan aksi dengan jumlah 4 di atas par, mengekalkan prestasinya seperti di Rio. Terkandas di peringkat kalah mati kepada Chen Long di Tokyo, masih banyak saingan menanti perseorangan negara Li Zijia selepas ini. Paling utama semestinya kejuaraan dunia di Sepanyol Disember nanti. Bekas atlet sekolah sukan Bukit Jalil itu harus meningkatkan keyakinan diri untuk meletakkan namanya sebaris dengan pemain ternama dunia. Menurut jurulatihnya Hendrawan, keyakinan diri atlet kelahiran Alustar Kedah berusia 23 tahun ini harus dimantapkan. Rumusan itu dibuat Hendrawan selepas menilai prestasi perseorangan negara itu dalam tempoh lebih kurang setahun. Sewaktu Sukan SEA 2019, kejuaraan dunia serta beberapa lagi saingan selepas itu sehinggalah terkini di Olimpik Tokyo. Ada di masa sukses atau champion dan juga masa sejak kalah atau dia down. Ada satu problem yang Setia mesti mau remember dalam training yang dia selalu ingat bahwa sampai hari ini saya rasa the biggest opponent Setia adalah dirinya sendiri. Jadual padat menanti Zijia sehingga hujung tahun ini, termasuk penyertaan dalam 2 kejohanan berpasukan. Antaranya terbuka Perancis, terbuka Denmark, Masters Indonesia dan paling dinantikan kejuaraan dunia. For myself, of course saya pun percaya saya ada chance untuk menang itu tournament, but saya rasa macam Coach Hendrawan cakap, saya kena saya rasa diri sendirilah paling penting. How I think, macam mana saya fikir, macam mana saya react, macam mana saya handle itu pressure, saya rasa. Pengarah Kejurulatihan Persatuan Badminton Malaysia BAM Wong Chun Han juga mengesahkan Zijia dan beregu lelaki Aaron Chia Soh Wee Yi antara barisan yang akan memperkuatkan pasukan negara di saingan berpasukan Piala Thomas dan Piala Sudirman pada September dan Oktober nanti. Sebelum berpisah, robot maskot Jepun membuat penampilannya di tamasya Olimpik Tokyo. Mirai Towa dan Someti direka khas untuk menghiburkan penonton dan menarik minat terutamanya kanak-kanak. Ketika pertama kali diperkenalkan pada tahun 2019, Mirai Towa dan Someti boleh menggayakan aksi sukan serta memancarkan ikon hati menerusi mata elektronik mereka.
Selepas ditangguhkan lebih setahun akibat pandemik COVID-19, kini Mirai Towa dan Somiti boleh menari, berinteraksi dengan orang ramai dan menangis. Malah mereka juga boleh membuat pengecaman wajah dan suara. Robot ini dibangunkan oleh Toyota Motor yang juga penaja utama Olimpik. Untuk pengetahuan, rekaan bagi kedua-dua maskot ini dipilih oleh ribuan pelajar sekolah di seluruh Jepun menerusi undian rekaan paling digemari. Mirai Towa adalah maskot bagi acara Olimpik, manakala Somiti merupakan maskot bagi acara Paralimpik. Di bawah program Seats for Start, robot maskot ini diletakkan di beberapa venue termasuk badminton, bola tampar dan pingpong untuk menghiburkan kira-kira 350 kanak-kanak kurang upaya yang dibawa menonton perlawanan secara langsung. Paparan proses pembuatan batik di Mesir mengakhiri Buletin Didik malam ini. Dengan itu saya Zaiti Zubir salah hormat dan kita jumpa lagi.